Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang bab 9, chapter 9, Solution of Triangles. Okey, pada hari ini kita hanya ingin menyelesaikan tentang sign rule dan juga ambiguous case. Okey. So yang pertama of course kita nak tahu kenapa kita belajar solution of triangle. So solution of triangle ni dia adalah kesinambungan daripada right angle triangle yang kita dah belajar. Okay, sebelum ni right angle triangle kita belajar right angle triangle menggunakan Saussure, dan kita juga menggunakan Pythagoras theorem. So untuk kali ini kesinambungan terhadap itu adalah solution of triangle, di mana kita nak menyelesaikan masalah segitiga tanpa menggunakan sudut 90 darjah tersebut. Okay. Alright. So di sini yang kita lihat ni adalah triangle yang bukan 90 darjah. Okay. So yang first rule yang kita ada adalah sign rule. So bagaimana kita nak menggunakan sign rule ini adalah, okay, kita lihat, okay, kita lihat pada A. This is capital A, capital B and capital C, and also this one a small letter A, small letter B and small letter C. Okay, small letter, all the small letter is for length, and then untuk kita punya capital letter ni untuk angle. Okay, so take note dekat situ, small letter kita letakkan untuk length. Okay, so tulis kat sini small letter untuk length, dan juga capital adalah untuk angle. Okay, alright. So dekat sini ada or. Sebab apa dia or? Sebab yang pertama dan juga yang kedua, okay, konsepnya yang sama, okay, rule yang sama. Cuma apa yang awak dapat lihat adalah dia terbalik, okay. Length kat atas, angle kat bawah. Length kat bawah, angle kat atas. Okay. Of course lah kita menamakan dia sign rule sebab kita menggunakan sign sahaja. Okay. So yang macam mana kita nak letak angle ini? Okay, so sebagai contoh kita ada dekat sini point untuk A. Okay, so angle A ini, okay, dia bertentangan dengan length. Okay, okay, so that's why A over sin A. Okay, dan juga kalau B, so this one B kecil, B besar, B kecil dengan B besar, C kecil dengan C besar, sebab ianya bertentangan. Okay, so konsepnya kita lihat kat sini yang bertentangan sahajalah. So yang atas bawah ni hubungan dia, okay, hubungan dia atas bawah ni mesti bertentangan. Okay, hubungan dia atas dan bawah mestilah bertentangan. Okay, so apabila dibahagikan, okay, kenapa dia equal? Sebab apa equal? Sebab samalah. Apabila dibahagikan, nilai-nilainya semua akan sama. Okay, sebagai contoh, kita ada 30, contohlah 30 darjah dengan 5 cm. Contoh. And then this one 60 darjah, kita ada 7 cm. Okay, so yang bertentangan adalah 7 dengan 60. Okay, so therefore saya buat kat sini X cm. Okay, so X cm bahagi dengan sin 60 bersamaan 5 bahagi dengan sin 30. Okey, sebab apa X dengan 60? Kenapa X mesti dengan 60? Sebab X dia bertentangan dengan 60. Okey, kenapa 5 mesti dengan 30? Sebab 5 dia bertentangan dengan 30. Okey, so itulah konsepnya. Okey, macam mana kita nak isi sign rule kita. Okey, konsep mesti bertentangan.
Okey, bertentangan. Okey. Alright. So, kita pergi kepada example yang pertama. Okey, example yang pertama, dia suruh kita find angle M. Okey. So kita nak find angle M. Di manakah angle M? Okey, di sini. Ini adalah angle M. Okey. Kita nak cari angle tersebut. Okey, macam mana kita nak cari angle tersebut? Okey, dekat sinilah kita nak cari angle di sini. Okey, senang saja sebab kita tahu interior angle dia, kalau total interior angle adalah 180. So mudah saja untuk this one nak dapatkan angle M. 180 tolak dengan 40 tolak dengan 85. So kita dapat angle M kita adalah 55 darjah. So kita boleh tulis kat sini 55 darjah. Alright. So yang kedua, find the length of LN and NM. LN, so LN this one, dan juga NM adalah di bawah inilah. Okey. Yang pertama kita boleh cari LN. So mari kita carikan LN. Okey. So kalau nak gunakan formula this one, pastikan apa yang dicari kita letakkan dia di atas. Okey. So contoh LN. LN ni apa? LN ni adalah dia punya length. So length LN, okey, bahagi dengan sin LN, dia bertentangan dengan siapa? Dengan 55. So kita letak 55 lah. Okey. Sama dengan, okey, 40 dengan 70. Okey, 40 dengan 70. Kenapa saya tak ambil 85? Sebab di hadapan 85 ni tak ada apa-apa. Okey. So bila tak ada apa-apa, so nanti kita akan ada dua unknown. So bila ada dua unknown, nanti akan kita tak boleh nak menyelesaikan dia lah. Okey. So kita mesti ada satu je unknown. Kita kalau boleh dalam satu equation kita tu, kita nak satu saja unknown. Okey, supaya kita boleh selesaikan. So kita ambil 7 dengan 40. So 7 mesti berada di atas. Okey, sin 40. Okey. So ingat kenapa 7 dengan 40? Sebab 7 dengan 40 ni bertentangan. LN, kenapa LN dengan 55? Sebab LN dengan 55 ni dia bertentangan. Okey, equal. Alright. So nak dapatkan LN, so senang saja apa yang di bawah, okey. Apa yang berada di bawah ni, okey, kita pindahkan sajalah. Okey, sebelah kanan. Okey, hubungan mereka adalah bahagi. Bila pindah di sebelah kanan, dia akan jadi darab. Okey, dia akan jadi darab. So therefore dekat situ kita tekan kalkulator. Okey, 7 bahagi sin 40, okey, darab dengan sin 55. Okey, so kita akan dapat nilai 8.921. Okey, LN kita adalah 8.921. Okey, 8.921 sebab saya bundarkan kat sini lah. Okey, 6 ni 5 ataupun lebih, so kita boleh letak 1 kat sini. Okey, cm. Okey, so itu untuk LN. Macam mana pula untuk NM? Okey, kita nak cari NM di bawah. So kita tulis dulu dekat sini 8.921. So kita nak cari yang di bawah pula. Okey, yang di bawah adalah NM. So macam saya kata, apa yang dicari mesti letak di atas. Apa yang dicari mestilah letak di atas. So NM dia punya bertentangan dia dengan 85. So yang bertentangan dia adalah 85. Okey, lepas tu kita boleh ambil yang bertentangan tadilah. Okey, 7 dengan 40. Okey, tapi kalau awak nak ambil yang 8.921 dengan 55 pun boleh. Okey, tetapi saya ambil yang this one sebab saya nampak dia nombor bulat, nombor yang cantik. So saya sukalah. Okey, so saya ambil nombor yang cantik, 7 per sin 40. Okey, so 7 dengan 40. Okey, so therefore macam biasa nak dapatkan NM, okey, sama dengan 7 per sin 40
Okay, so this one hubungannya dia bahagi, tapi kalau pindah sebelah bahagi, hubungannya adalah bahagi, pindah sebelah adalah darab. Okay, sin 85. Okay, so and then kita tekan kalkulator. 7 bahagi sin 40 darab dengan sin 85. Okay, so awak akan dapat 10.85. Okay, saya ambil sampai sini. So ni 4, ni 8. So boleh kita tambah 1, 10.85. Okay, 10.85 cm. Okay, selesai untuk example 1. Okay, untuk dengan cara menggunakan sign rule. So ingat, sign rule mestilah bertentangan. Okay, sama ada nak guna or, okay, so nak guna yang kaedah yang pertama, length di atas, angle di bawah, ataupun angle di atas, length di bawah. Okay, alright, kita pergi kepada example 2. Okay, example 2 sama juga, dia ada triangle ABC. Okay, dia ada angle A dekat situ, dan dia ada AB dan juga BC. So soalan dia suruh kita calculate angle C. Okay, macam mana kita nak calculate angle C? Okay, mudah saja nak calculate angle C. Sama, kita menggunakan using the sine rule. Okay, menggunakan sine rule. So kita kena tahu kita nak angle yang mana. Okay, kita nak angle yang dekat sini lah. Okay, alright. So seperti biasa saya kata, apa yang kita nak cari mestilah berada di atas. Sebabkan dia angle, okay, so kita kena bersama dengan sin lah. Okay, sebab angle kena mesti bersama sin. Okay, bahagi dengan, okay, opposite dia adalah 4.8. Okay, sama dengan, okay, sin 67 bahagi dengan opposite sin 67 adalah 6.1. Okay, so dekat sini saya memilih angle yang berada di atas. Okay, angle yang berada di atas. So kalau belah kiri dah angle berada di atas, sebelah kanan pun angle kena ke atas lah. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita nak dapatkan C. So kita pindahkan dulu this one ke sebelah kanan. Okay, so dia akan jadi sin 67 per 6.1 darab dengan 4.8. Kenapa darab? Sebab hubungan tadi adalah bahagi, pindah sebelah adalah darab. So sin C, masih lagi sin C, tetapi dia kata kita nak angle C saja. Kita nak angle C saja, kita tak nak sin C. Okay, kita nak angle C saja. So therefore this one also have to transfer lah. Kita transfer kat sebelah. Macam mana? Okay, so kaedah macam mana nak transfer kat sebelah? Apa yang jadi? Okay, dia akan jadi sin inverse tadi kan, sin. Okay, dia pindah sebelah akan jadi sin inverse. Sin inverse terhadap siapa? Terhadap sin 67 per 6.1 darab dengan 4.8. Okay, so kita tekan calculator. Sin 67 bahagi 6.1 darab dengan 4.8. Okay, so kita akan dapat this one dulu. Lepas tu kita tekan shift sin. Kita tekan shift sin. Okay, akan keluar this one. And then kita tekan answer. Okay, so kita akan dapat 46.41 degree. Okay, so angle C kita adalah 46.41 degree. So jangan lupalah. Okay, so itu untuk yang pertama. Okay, itu untuk yang pertama. Macam mana pula nak cari yang kedua? Yang kedua, the length of AC. Length of AC. So kat sini kita dah dapat 46.41 degree. So kita nak length AC. Apakah line AC? Kita nak menggunakan apa? Macam biasalah, kita nak menggunakan sine rule. Okay, so yang bertentangan this one dengan this one. So dia bertentangan dengan this one, tetapi dekat sini tak ada angle.
dekat sini tak ada angle. So ada masalah dekat sini sebab dua-dua unknown. Okay, so kita macam saya cakap tadi, kalau boleh satu je unknown untuk kita selesaikan. So dekat sini ada dua unknown, tetapi tidak menjadi masalah sebab untuk B ni, angle B kita boleh cari sebab kita tahu keseluruhan adalah 180 tolak dengan 67. Okey, tolak dengan 67 tolak dengan 46.41. Okey, so angle kita akan dapat 66.59. 66.59 ni untuk angle B. So kat sini kita dah tahu dah 66.59. Okey, so dah tak jadi masalah lah sebab satu je yang unknown. Okey, so yang kita nak cari adalah AC. AC perlu dijadikan di atas lah. Okey, kita perlu jadikan dia ke atas sebab apa yang dicari mesti berada di atas. Okey, AC per dengan sin apa tadi yang bertentangan dengan dia, 66.59 sama dengan, okey, so kita ambil lah mana-mana, sama ada nak ambil pasangan yang ini ataupun pasangan yang ini, mana-mana pun boleh. Okey, so saya ambil pasangan yang this one 6.1 dengan 67. Okey, 6.1 dengan sin 67. Okey, so angle mesti berada dengan sin. Okey, length, length lah. Okey, sebab lengthnya ke atas, so length both side kena ke atas. Angle mesti berada di bawah. Okey, so kalau kiri dah angle kat bawah, kanan pun angle kat bawah. Dia tak boleh terbalik-terbalik lah. Okey, so mudah macam tadi. Kita nak jadikan AC sebagai subjek sebab AC ni kita nak kira nak cari dia. So therefore yang berada di bawah ni pindah sebelah. Okey, so akan dapat 6.1 per sin 67 darab dengan sin 66.59. Okey, so kita tekan kalkulator. 6.1 bahagi sin 67 darab dengan sin 66.59. Okey, kita akan dapat 6.081 cm. Okey. Alright, so itulah dia example 2. Okey, cara menggunakan sine rule. Okey. Alright. So kita pergi kepada yang seterusnya adalah ambiguous case. Okey, ambiguous case. Alright, ambiguous case. Okey, ambiguous case ni maksudnya, okey, apabila dua sisi dan satu sudut tak kandung diberi kes berambiguiti berlaku. Okey. So dia ada syarat dia lah. Okey. So ambiguous case ni, kalau nak terjadi ni ambiguous case, dia ada syarat dia. Okey, apakah syarat tersebut? Kita kena saksikan tiga perkara ini. Okey, kalau ada tiga perkara ini, barulah ambiguous case tersebut terjadi. Okey. Yang pertama, yang paling penting adalah angle yang diberikan. Okey, angle, contohlah angle tu diberikan pada A. Angle yang diberikan adalah pada A. So kita kena tengok angle A tu adalah dia, adakah dia acute ataupun tidak. Okey, kalau dia selain daripada acute, okey, apa maksud acute? Acute ni maksudnya less than 90 degree. Less than 90 degree. Apa maksud less than 90 degree? Maksudnya 1 degree ke, 2 degree ke, 3 degree, 4 degree. Okay, so dia kurang daripada 90 degree. Okay, 45 degree pun kurang. Okay, 45 degree pun acute, 60 degree pun acute. Okay, kalau dah 91 bukan acute lah. Okay, apa-apa yang 90 dan ke atas, dia dah tak jadi acute. Okay, so dia mesti bawah daripada 90. Angle tu mesti bawah daripada 90. Okay, yang diberikan. Okay, angle yang diberikan kita tengok. Okay, jangan lebih dari, mestilah kurang daripada 90 darjah. Okay, lepas tu kalau angle yang diberikan ada pada A, so kita terus direct tengok kepada dia punya opposite dia. Opposite terhadap angle yang diberikan. Okay,
So opposite terhadap angle yang diberikan, okey, adalah A. Okey. So untuk length A ni mestilah lebih kecil daripada length yang lagi satu. Okey. So mana-manalah kalau dia ada bagi length untuk B, so kita lihat pada B. Contoh kalau length yang lagi satu yang diberikan adalah B, so A mesti lebih kecil daripada B. So kalau kita lihat A ni lebih kecil daripada B, okey, barulah kita pass the second test. And then the third test adalah A yang tadi yang bertentangan dengan angle yang diberikan mestilah lebih besar daripada height. Okey, height ni maksudnya apa? Height ni maksudnya 90 darjah. 90 darjah terhadap triangle tersebut. Okey. 90 darjah terhadap triangle tersebut. Okey, dia mesti, maksudnya A mestilah hypotenuse lah. A tersebut mesti hypotenuse. So yang dia akan, so bila dia hypotenuse mestilah dia lebih besar daripada height tadi. Height ni bukan hypotenuse, yang ni height Yang ni adalah height. Height for the triangle. So apabila ketiga-tiga ini berlaku, barulah kita katakan ambiguous case tu boleh berlaku. So therefore, daripada triangle tadi kan, kalau kita tengok tadi triangle-nya A, B, C, okey. So apabila dah confirm tadi kan, kalau angle sini dah less than, contohlah sini adalah 45 degree, so dia adalah apa, less than 90. Lepas tu terhadap dia punya opposite dia, contoh kat sini 3 cm contoh. Okey, lepas tu kat bawah ni dia bagi 6 cm. So mengikut kaedah this one, okay, kita kena tengok opposite dia. Okey, opposite, okey, mesti kurang daripada apa yang diberikan. Mesti kurang daripada apa yang diberikan. Okey, kurang So betul kurang. Lepas tu kita kena tengok hypotenuse pula, height dia. Height mestilah 90 darjah. Okey. So height tersebut mesti yang kita dapat ni, yang opposite ni mesti lebih daripada height tersebut. Okey, sebab apa dia lebih? Macam mana kita tahu dia lebih? Sebab yang opposite terhadap garisan ni 90 darjah mestilah hypotenuse kan. Okey. So dekat sinilah kita dapat tahu yang rupa-rupanya triangle ini mempunyai ambiguous case. Okey. So apakah itu ambiguous case? So maksudnya apa yang terjadi jika ada ambiguous case? Dia punya B ni boleh bergerak. Okey, B ni dia boleh bergerak. So B1 tadi dia boleh jadi B2. Okey, menggunakan jarak yang sama. So pergerakan tadi tu, okey, pergerakan tadi tu yang kita katakan ambiguous. Okey, maksudnya dalam satu triangle dia boleh ada dua case. Dalam satu triangle tu ada dua case. Okey, tak apa. Kita buat, kalau tak faham, kita boleh pergi kepada example ni dulu. Okey, maybe example ni awak boleh nampak sikit apa yang perlu difahami. Okey, so kita nak determine whether triangle yang ada ni adakah dia ambiguous ataupun tidak. Kita nak tahu angle yang pertama, kedua, ketiga, keempat ni dia ambiguous, ada ambiguous case ataupun tiada. Okey, kita tengok dulu kepada yang pertama. Okey, so first apa yang kita kena tengok adalah angle yang diberikan. Angle yang diberikan mesti less than 90 degree. Okey, so 40. So 40 degree ni betul lah, dia less than 90 degree, betul. Lepas tu kita kena tengok yang opposite. Okey, opposite terhadap dia mesti kurang daripada yang telah diberikan. So opposite-nya adalah 6.6. Okey, so 6.6 adakah dia less than daripada yang diberikan? Yes, less than 8.4. Okey, betul. Yang ketiga adalah A tu yang tadi yang kita uji mesti lebih daripada height. Okey, lebih daripada height. So kita tengok height.
90 darjah kan. Okey, so dia yang ini kan, ini tadi kita punya yang kita uji tadi yang opposite. So yang opposite ni mesti lebih daripada height, kena lebih daripada height. So sebab macam mana kita tahu dia lebih daripada height? Sebab dia 90 darjah kat sini dia bertentangan. So dia adalah hypotenuse. Okay, hypotenuse of course dia yang akan terpanjang kan. So ini pun betul. So bila ketiga-tiga ni betul, so kita dapat tahu yang bahawasanya triangle ini mempunyai ambiguous case. So ambiguous case dia macam mana? So point yang tadi, okay, point yang this one, okay, dia boleh bergerak lah. Okay, dia boleh bergerak. Okay, so dia bergerak. Dia dapat daripada contoh, kalau kat sini B, contoh A, B, C contoh. So C1 tadi dia boleh bergerak ke C2. So dengan jarak yang sama lah. So bila jarak yang sama, of course lah, angle ni pun nanti akan sama. Okay, so this one ambiguous case lah. Kita letak sini ambiguous case. Ni betul, ambiguous case. Okay, nombor 2. Kita nak tahu dia ambiguous case ataupun tidak. Kita tengok angle yang diberikan. Angle yang diberikan, okay, dia dah 116 ni dia more than 90 degree. So dia dah salah. Dia adalah more than 90 degree. Dia bukan acute lah. Okay. So ini terus kita buat conclusion. Dia does not have ambiguous case. Okay. Ambiguous case cannot be occurs. Okay, so yang ni tak boleh. So sebab yang pertama saja dia dah tidak mengikut syarat. Yang pertama saja dia dah terus tak ikut syarat. So terus kita kata triangle ini tidak akan mempunyai tidak akan berlakunya ambiguous case. Okey, untuk yang ketiga, boleh tak dia berlaku? Okey, yang pertama kita tengok angle. So 71, yes, 71 dia adalah less than 90 degree, betul, dia acute angle. Okey, lepas tu kita tengok yang bertentangan. Yang bertentangan dia ada 7.6. Tapi 7.6 ini dia lebih daripada 3.4 yang diberikan. Okey, so yang kedua dah salah lah. Sebab dia kena, apa yang bertentangan tadi kena kurang daripada apa yang diberikan. Yang bertentangan kena kurang daripada yang diberikan. Tapi yang this one lebih. So dia salah. So ambiguous case do not occur lah. Ini tak boleh. Tidak boleh berlaku. Okey, yang keempat. Okey, kita tengok yang keempat. Okey, angle betul 37 degree less than 90 degree. So dia betul, dia adalah acute angle. So yang bertentangan kena apa? Kena less than. So 15 less than 19 betul. Okey. Dan juga 15 tadi kena more than height. Adakah ada more than height? Okey, height kita. Adakah ada more than? Yes, dia more than. Okey. So therefore kita boleh alihkan lah. Okey. Point tadi, okey, kita boleh alihkan. Okey. Contoh ni adalah A, B, C. So C1 tadi kita boleh alihkan kepada C2. Tetapi dengan syarat, okey, dia punya pergerakan dia mesti panjang yang sama. Okey. So kita boleh bergerak. So this one ada AC-nya occurs. Okay. So itulah bagaimana sedikit macam mana kita nak tahu wujud
berlaku ataupun tidak ambiguous case terhadap triangle kita. Right? Okay, so ini yang terakhir untuk video kali ini. Okay, so kita nak solve. Okay, kita nak solve problem solving soalan ini. Okay. So, given a triangle ABC such that AB adalah 6.2, AC 4.8. Okay, so cuba kita, okay, ABC, so B ni kena acute lah. Okay, B ni kena acute. Okay, macam mana nak buat acute? Okay, sebagai contoh, okay, AB, so contoh sini adalah A, B, C. Okay, so ABC adalah 43 degree. Okay, and then AB dia kata 6.2 cm, dan juga AC adalah 4.8. Oh, alamak, terpanjang pula. Okay, so ini salah sebab AC 4.8, so nampak macam dia lebih besar. Okay, apa kata kalau kita buat kecil sikit, ABC, okay, ni 4.3, lepas tu 6.2 cm. Okay, so ini adalah 4.8 cm. Barulah nampak macam sebiji lah apa yang dia nak. Okay, so 43, 6.2. So tadi, sebab tadi dia macam besar sangat kan, 4.8, sebab dia kena lebih kecil daripada this one. Okay, and then find the values of BCA. Okay, BCA. So dekat sini possible. So kita kena uji lah. Okay, kita kena uji bahawasanya ada tak ambiguous case kat dalam triangle ini. Okay, ada ke tidak. Okay, yang pertama kita lihat pada angle. Okay, so angle tersebut 43. So 43 less than 90 degree. So dia acute. Okay, so pertama dah betul. Lepas tu yang opposite-nya pula, okay, yang opposite tadi kalau kita hafal 4.8 ni kena less than apa yang diberikan. Okay, kena less than apa yang diberikan. Okay, so pun betul. Dan 4.8 ni mesti more than height. Okay, 4.8 mesti more than height. So kita tengok kat sini 90 darjah. Okay, so the more than height lah. Okay, betul. So dah ketiga-tiga ni betul, maksudnya dia ada ambiguous case. So bila ada ambiguous case, so therefore dekat mana ambiguous case kita? So kat sini kita boleh, C ni boleh bergerak. Okay, dia boleh bergerak, okay, dengan jarak yang sama, 4.8. Okay, dia boleh bergerak. Maksud ambiguous case maksudnya ada point yang boleh digerakkan dengan jarak yang samalah. Okay, so therefore dekat situ kita tahu ada dua triangle. Ada dua triangle, iaitu triangle yang pertama, kalau awak dapat lihat, kalau kita lukis balik. Okay, kita lukis balik cantik-cantik. Okay, A, B, C. Okay, ni 6.2. Lepas tu sini ada 4.8. Okay, lepas tu kita ada pergerakan tadi kat sini, ni pun 4.8. Okay, dan sini adalah 43 degree. Okay, so ini C1 dan ya C2. Okay, alright. So daripada situ kita nak kira, yang pertama adalah kita nak kira BCA. Okay, kita nak kira BCA. So BCA dengan BCA ada dua lah kat sini, ada dua, BCA dengan BCA. So apa kata kita kira dulu yang pertama, iaitu kita ambil BCA yang ni dulu. Okay, kita ambil yang BCA, yang angle yang ini dulu. Okay, so kalau kita dapat keluarkan dia,
BCA kita. So sini yang kita nak cari, and then kita ada 6.2, lepas tu kita ada 43 degree. Dan juga kita ada 4.8. Okay, so macam mana kita nak cari angle untuk this one adalah, okay, so angle tersebut, angle BCA kita tadi, BCA 1, okay, per dengan okay, ni macam panjang sangat lah. So kita letak C pun boleh juga kan, kalau kita nak letak C. Okay, so apa kata kalau kita letak C, okay, kita buat kat sini sin C, okay. Sebab itu yang kita nak cari. Saya kata tadi, kalau apa yang nak kita cari, kita letak dekat atas. Okay, so sin C bahagi dengan, okay, apa opposite dia? Opposite terhadap sin C adalah 6.2. Okay, lepas tu apa yang ada kat sini? 43 sin 43 bahagi dengan opposite dia adalah 4.8. Okay, so daripada situ kita dapat angle untuk C. Okay, so tekan calculator, awak akan dapat sin, okay, kena buat satu-satulah yang this one. Okay, this one dulu pergikan ke sebelah, lepas tu baru kita pindahkan sin. Okay, so akan dapat sin 43 per 4.8 darab dengan 6.2. Lepas tu, okay, ni bahagi jadi darab. Okay, lepas tu baru pindahkan. So ni pindahkan yang ini dulu, baru pindahkan yang nombor 2 ni. Pindahkan ini jadi darab, lepas tu pindahkan sin ni akan jadi sin inverse. Okay, so tekan calculator, sin 43 bahagi 4.8 bahagi 48 darab dengan 6.2. Lepas tu shift sign, answer. Okay, shift sign answer, awak akan dapat sin 43 bahagi 4.8 darab dengan 6.2. Lepas tu shift sign answer 61.75 degree. Okay, so awak akan dapat 61.75 degree tu kat mana? Okay, dekat sinilah, 61.75 degree. Right. Okay, so itu baru angle yang this one kan. Okay, sebab kita kata tadi ada dua, satu BCA, lagi satu kat sini pun sama BCA, kat sini pun ada BCA. Sebab dia kata kat sini possible, and ini possible. So macam mana kita nak dapatkan yang pertama ni? Dah dapat dah. Yang kedua, macam mana nak dapatkan yang kedua? Okay, nak dapat yang kedua mudah saja, sebab kita kat sini angle apa tu dah sama kaki. Bila sama kaki maksudnya sini pun samalah kan. So dekat angle dekat sini sama. So kalau sini 61.75, sini pun 61.75. Okay, so 61.75, sini pun 61.75. Okay, angle dia. So bila straight line, okay, kita nampak straight line tadi. So 61.75. So bila straight line, so kita boleh dapatkan angle di sebelah sana tu. Okey, macam mana? Dengan 180 tolak dengan 61.75. So kita akan dapat 118.25. Okey, so 118.25 tadi untuk possible angle yang lagi satu lah, 118.25. Okey. So ini possible yang pertama, ini possible yang kedua. Possible yang pertama tadi kat sini dan possible yang kedua untuk mencari BCA.
untuk mencari BCA ataupun BCA. Okay. Alright. So yang kedua, kita nak cari the length of BC. Okay, nak cari length of BC. So BC pun kalau kita lukis balik kat sini. Okay, kita lukis balik kat sini. ABC. So BC pun ada dua lah kan. Okay, so B yang pertama dan juga yang kedua. Okay, sini 4.8, sini pun 4.8. And then sini 6.2. And then 43 degree. Lepas tu sini kita dah dapat. Sini pun kita dah dapat. So sini tadi 61.75. Yang sini tadi 118.25 degree. Okay. So kita nak dapatkan BC yang pertama dan juga BC yang kedua. Sebab possible kan. So ada dua possible, yang pertama dan juga yang kedua. Okay, so macam mana kita nak dapatkan yang pertama? Okay, untuk dapatkan yang pertama, kalau kita nak lebih nampak, kita lukis balik ke sini. Okay, kita tak nak serabut. Yang pertama adalah dekat sini 43, 6.2. Lepas tu kita ada dekat sini 61.75. Okay, so kita nak dapatkan yang this one apa. Okay, so nak dapatkan this one apa. So dia punya opposite ni tak ada lagi angle. So boleh tak kita cari angle A? So angle A ni bolehlah kita cari kan. Kita nak cari angle A ni mudah saja. 180 tolak dengan 61.75 tolak dengan 43. So angle A kita akan dapat 75.25. Okay, so kita dah dapat dekat sini 75.25. So dia dah dapatlah yang bertentangan dengan dia. Okay, so BC tadi, BC bahagi dengan sin yang bertentangan dengan dia adalah 75.25 sama dengan, okay, kita ambil yang this one yang bertentangan. Yang this one pun boleh juga, sebab sini pun kita dah dapat 4.8. So mana-mana lah yang awak suka. Nak ambil this one boleh, nak ambil this one pun boleh. Okay, so kita ambil 4.8 dengan 43, sin 43, mana-mana boleh. Okay, sebab this one pun ada nilai, this one pun ada nilai yang bertentangan. Okay, so kita dapatkan BC. So 4.8 per sin 43 darab dengan sin 75.25. Okay, kenapa darab? Okay, sebab kita pindah lah ni, this one kita pindah ke sebelah. Okay, therefore kita akan dapat BC sama dengan 6.806 cm. Okay, itu baru possible yang pertama. Kita ada possible yang kedua. Okay, macam mana nak cari possible yang kedua? Okay, possible yang kedua kita lihat pada, sama jugalah, kita lihat pada dia punya triangle. So triangle yang kecil ni, okay, triangle yang kecil ini, okay, so kita ada BAC, C2 tadi. So kat sini 118.25. Lepas tu kita ada 43, 6.2. Dan juga sini 4.8. Okay, so kita transfer balik yang kecil ni ke gambar rajah yang baru. Okay, so sama juga kita nak dapatkan BC ni berapa.
Okay. So dia yang bertentangan macam biasa, yang bertentangan masih lagi tak ada. So kita macam biasalah, kita cari yang A tadi. Macam mana nak cari A? 180 tolak dengan 43 tolak dengan 118.25. So A akan dapat 180 tolak 43 tolak 118.25. So akan dapat 18.75. Okay, akan dapat 18.75. So kita kat sini tulislah 18.75. So dekat situ dah tak ada masalah. So boleh tulis BC sin yang bertentangan dengan dia tadi 18.75 dah sama dengan, okay, kita ambil yang samalah, sama ada pasangan yang this one ataupun pasangan yang this one, mana-mana pun boleh. Okay, 4.8 dengan sin 43. So kita bawakan dia ke sebelah. Okay, 4.8 per sin 43 darab dengan sin 18.75. So macam biasalah tadi, kenapa darab? Okay, sebab this one pindah sebelah. Okay, so kita akan dapat BC yang kedua, possible yang kedua adalah 2.262 cm. So possible yang pertama dengan kedua kita dah selesai lah. Okay, begitulah caranya. Okay, kita nak menyelesaikan ambiguous case. So bila, maksudnya kita kena faham bahasanya bila ambiguous case ni dia akan ada dua nilai, atau dan sebab apa ada dua nilai? Sebab dia wujudnya dua triangle daripada triangle yang asal lah. Okay, so macam mana kaedahnya tadi? So kita kena ingat balik dia punya syarat tadi. Okay, so syarat yang tadi, okay, angle kena acute, lepas tu kena lebih kecil daripada apa yang diberikan, dan juga kena lebih besar daripada height triangle tersebut. Okay, so itulah dia kita punya perbincangan untuk hari ini, 9.1. So harap you guys jelas dengan penjelasan pada hari ini. Boleh ulang balik mana yang terlalu pantas atau macam mana. Okay, kita jumpa lagi pada next 9.2 iaitu cosine rule. Okay, itu saja untuk hari ini. Bye bye.